Clear tak kan? Ini gila dia. Sikit lah dia. Kita orang pun akan sikit dia Pepsi ni. Kalau gua lama dalam bilik ni, dia ketuk gua. Dia pecah je pintu ni kalau gua tak. Oi. Kalau lu panggil gua tak pandang, tak keluar. Lu pecah je pintu ni. Okay, terima kasih. Dia apa nama air dia? Pepsi kolo-kolo. Okay, Pepsi kolo-kolo. Minus kan nak tengok dia. Dia pedas dia. Minus sekarang. Oi, buat reaction. Itu sikit ni. Pedas cukup. Tak nak lah pedas lah. Lekan naik dia. Tak boleh lah. Kalau Kena tanya Wak ada mesti boleh komen benda tu. dia pergi yang pak. Kau bayangkan Pepsi. Betul. Ya Allah. Pepsi tapi kau rasa pedas. Pedas yang memang ke hidung kau. Aku rasa dia punya Aku macam minum itik apa. Aku tukar kamera lah. Tengok line aku. Macam ni je lah kita. Alright. Next topic yang kedua untuk hari ni. Nombor 2. Creativity tanpa had versus dana tanpa had. Yang mana korang prefer? Yang ni kalau pada aku lebih memandang kreatif lah tanpa had. Sebab apa? Sebab kreatif tu is unlimited. And kau boleh berkarya sesuka hati kau. Pada aku tu lah kreativiti. Sebab bila kau dana ni aku lebih prefer macam sebab dana je kau nak buat. Kalau tak ada dana tak boleh buat lah. Pada aku macam tu lah. Tu pada aku kreatif lah yang macam benda-benda simple lah. Macam pada aku boleh cakap tajuknya aku terfikir macam okay, kreatif ni aku anggap macam kreatif ni apa dia tu kreatif tanpa had kreatif tanpa had atau dana tanpa had. Kreatif ni aku macam memandang, aku tahu memandang apa, aku memandang macam nasi lemak tu. Sebab apa tau, pula aku dengar. Kadang-kadang kreatif ni nasi lemak yang RM1.50 tu lah ramai orang beratur daripada kat kedai kopitiam tu. Sebab cara dia marketing. Sebab bukan kerana sebab kesedapan dia tu. Cara dia masak lah, itu kreativiti lah. Seni masak dia. Alright. Betul juga. Sebab bagi aku pun aku memilih kreatif tanpa had. Sebab kalau kau kreatif tanpa had, even kau tak ada dana, kau boleh jana dana dengan kreativiti yang kau ada. Betul tak? Tapi kalau kau dana ada tapi kau tak kreatif, lingkup juga sebenarnya. Macam orang sekarang lah, orang yang bajet besar, bajet buat tu buat ini, tapi akhirnya lingkup. Macam filem lah, bajet berjuta-juta bla bla ni semua dah flop cerita kau, tak untung, tak balik modal langsung pun, tak pecah panggung pun. Kan? Aktiviti ni kau boleh nampak pun dekat paling simple dekat dunia graffiti lah. Sebab dengan gambar graffiti saja boleh jana menunjukkan. Soalnya aku graffiti aku pernah apa? Graffiti ni benda yang kreatif yang tanpa limit kau boleh buat, and benda tu kau boleh sampaikan macam-macam. Ada setengah orang sampaikan mesej, ada setengah orang nak berkarya. Everything kat situ. So kau minat betul je. Graffiti tu antara contohnya terbaik. Sebab dulu orang anggap graffiti ni macam vandalisme kan, contoh dinding atau apa kan. Tapi bila orang dah start appreciate, bila hip hop tengah naik, bila orang nampak graffiti salah satu elemen hip hop yang orang boleh bawa, boleh buat duit lah sekarang kan. Daripada underground, orang anggap benda tu benda tak senonoh, benda yang sia-sia. Sekarang orang anggap benda tu benda yang ada bijana pendapatan. Aku ada member aku yang boleh hidup dengan graffiti. Ada. Nice memang. Ada. Sekarang pun dah kahwin lah. Maksudnya benda tu memang boleh buat duit. Tapi aku tengok lah memang live dia pergi yang graffiti memang. Dia graffiti buat mural ke ataupun buat graffiti spray macam underground style? Lebih kepada dia font dengan dia sekarang dia lebih kepada font sebelum ni. Sekarang ni dia dah main macam drawing sikit, tapi drawing dia bagi aku tak level yang macam gempak gila, tak adalah, biasa je lah. Dia boleh buat lah. Sebab dia banyak ambil job-job macam kedai, baru nak buka barber shop ke. Yang baru ni aku tengok macam tahun lepas ke tahun ni dia pergi Dubai pernah invite ada berapa orang. Kacang calang tu. Tak, macam Petronas pun pernah cari orang kan waktu tu. Ini cari orang. Itu bagus tu. Kau graffiti sebab orang nampak karya tu tau. Betul.
Korang perasan tak ada satu graffiti dekat KL ataupun kat PJ kan, asal graffiti bentuk macam muka anjing tu? Perasan tak? Alamak. Kawasan lah. Dekat bangunan tinggi je. Bukan. Sekejap aku tunjuk dekat handphone aku Dia muka dia, kalau aku tunjuk korang graffiti mesti korang kenal. Kau selalu nampak dekat mana-mana je. Which is sebenarnya orangnya orang Malaysia yang buat, tapi dah sampai ke UK, ke US orang dah tahu dah. Nama graffiti dia, nama orang dia Kenji Chai tak silap aku. Aku panggil dia, sekejap Ya, buat gambar haji biru tu tahu. Aku follow dia punya IG. Apa nama dia? Ni Faizal, aku tunjuk kau. Graffiti kan ni. Orang panggil turquoise dog ni. Tahu. Aku tahu haji biru tu. Kau mana ada? Saya pernah nampak kot. Nampak? Benda ni dia dah sampai dekat US tau. Which is dia punya artis ni dah sampai, dia pernah buat graffiti kat US lah. Which is aku appreciate dia punya seni ni. Cantik gila. Apa nama dia? Apa Lawa tu. Nama artis dia Kenji Chai, tapi nama dia punya ni Kenji Chai nama apa artis dia. Ni orang dia. Kalau tengok gambar ya, dia tak nampak muka dah. Nampak lelaki sebelah tu gambar dia. Itu dia punya logo lah. Nama artis ni Kenji Chai. Tapi banyak yang lawa dia buat. Dope tu tengok ni. Ni orang Malaysia buat. Ya elah. Sorry. Okay, aku tengok kat Google. Chinese Orang Cina. Tapi memang dope. Okay, Aku suka gila. Dia Malaysia sampai US tau. banyak. Itu dah kira jadi branding dia tau. Orang panggil dia Malaysia Banksy. Betul pula lagi yang kita punya senior aku tu Chat. Siapa? Siapa dia panggil dia? Pak An. Anak air. Pak An kartunis kan. Apa nama? Dia ada nama tau. Okay, aku buka artikel dekat Woodbuzz ni. Dekat Jepun ada graffiti dia. Okay, dia sampai ke Brisbane, Madrid, Tokyo, Hong Kong dan KL. Betul. Graffiti sebenarnya dunia graffiti sangat hype tau sebenarnya. Betul. Tapi kat Malaysia ni dia bukan tak hype, dia hype tapi komuniti dia sebenarnya tak berapa mainstream lah. Mainstream? Aku rasa mainstream dah sebenarnya benda ni. Tak, dia memang mainstream tapi lagi segi orang kata Lifestyle dia orang ke? Bukan lifestyle dia pergi saja. Okay, kita bukan nak cakap dia tak ni, tapi lagi segi macam orang kata dulu streamer ni mana boleh cari live semua ni tak sekarang. Betul. Boleh buat duit kan? Dengan streaming pun dah boleh berduit. Kau boleh Tapi streaming tu boleh nampak sebab apa? Competition dia besar, dah masuk TV. Sekarang betul. Graffiti ni bukan tak nampak, tapi orang kata lagi segi viewers orang-orang lama lah tak nampak. Anak muda pun aku rasa sekarang pun tak banyak yang ni. Aku rasa lebih pada genre kita sebenarnya. Sebab lagi satu zaman dah berubah sekarang. So gaming adalah salah satu industri yang besar sekarang. So benda tu orang kena adapt lah. Dunia graffiti pun aku suka sebenarnya, tapi aku tak sempat belajar je. Aku dulu hampir. Oh ya ke? Tapi aku tak ada masa tu. Aku lepas SPM, aku nak buat, aku lebih suka buat macam konsep effect tau. Macam aku ingat lagi aku nak buat macam konsep, aku pergi dekat dinding ada satu rumah lama tak guna ni, aku nak buat macam effect cat, macam batu-batu kan. Tapi tak sempat sebab aku kena pergi Belcan. Ada beberapa cerita sedih lah macam tu. Betul tak jadi lah. So belajar betul masuk ke YM belajar je lah. Tapi aku suka graffiti Malaysia sebab identity, kalau perasan graffiti punya Malaysia style dia ada identity sendiri tau. Betul. Nampak lain. Dulu dekat Bangi ada satu graffiti dia buat hot coffee pun. Awak? Serius, aku suka gila. Lalu situ aku suka tengok lah. Serius, tak tipu. Aku tak tahu kenapa diorang tak cari budak ni. Buat je dekat area Bangi. Dah jadi satu tarikan. Sebab kadang ada graffiti artist ni, diorang lebih pada lifestyle dia daripada underground. Dia bukan nak jadi mainstream. Dia just nak expression dengan artwork dia. Yes. Tapi still dope lah sebab kita faham, power mamak ni. Oi, kalau aku jadi Dato' Bandar, aku sediakan satu platform. Bukan KL dah buat ke?
kalau aku jadi tak lah, kalau aku jadi dekat Kajang lah panggil kan, aku buat satu dinding ke apa kan, korang express lah apa pun dekat situ pun, tapi yang Betul penting kat dinding tu je lah. Jangan tempat lain, betul lah. Jangan tempat lain, tiba-tiba kau pergi conteng kat tempat lain, itu dah vandalisme. Kita boleh bezakan lah vandalisme dengan Itulah. Fatkah macam mana pula? Kalau kreativiti banyak sekejap. Kalau kita ada kreativiti sangat-sangat tapi kita tak ada dana, benda tu still tak membantu kan. Macam chat kata kita boleh cari apa, Dana. income lain macam tu kan. Tak, maksud aku, kalau kreativiti, kalau kau tak ada dana tapi kreativiti kau meluas tanpa had, kau boleh cari dana menggunakan kreativiti yang kau ada. Maksud aku kreativiti ni tak termasuk, bukanlah saja limit sahaja kepada berkarya, tapi kreativiti dari segi kau nak marketing. Macam kau cari duit, macam mana Jeff Bezos yang buat Amazon tu. Itu kreativiti dia lah untuk dia buat macam Sifu marketing lah, DNK tu, si Jijan Seman tu, kreativiti dia lah. Okay. Itu pendapat aku lah. So nak tahu pendapat kau pula macam mana, tanpa had kreativiti atau tanpa had dana? So aku tak tahulah, aku tak buat apa-apa lagi ataupun aku masih muda, tapi aku lebih memilih dana kot. Sebab maksud aku, kalau kau ada dana yang tanpa had, kau boleh create bila-bila je aktiviti yang kau ada tu. Kau boleh macam maksud aku tahu lah, bila-bila je kau boleh buat bila kau ada dana tu. Tapi tersekat bila mana kau ada kreativiti, kau ada benda nak buat tapi kau tak ada dana untuk buat benda tu. Satu hal pula nak kena cari jalan lain untuk menjana pendapatan yang kita nak create tu. Faham tak? Betul. Quality macam tu lah kan. Itu really. Berasa pendapat pun benda tu. So maksudnya macam kau boleh buat design tapi laptop tak ada dana nak buat laptop, so terpaksa je kerja lain untuk cari dana. Untuk kau kau kena cari dana lain untuk mendapatkan dana untuk buat apa yang kau nak buat tu. Mungkin kita akan ke tempat yang kita tak suka, kita kena buat benda yang kita tak suka untuk kita dapatkan benda tu, baru kita boleh keluarkan kreativiti kita. Faham tak? So tu kalau apa yang aku rasa sekarang lah. Itulah. So maksudnya bila dana dah banyak, dah memang unlimited, memang kau boleh buat apa sajalah. Ya. Kira macam Bruce Wayne Batman lah ni, ataupun Tony Stark. Macam itu apa yang aku fikir, apa yang jadi kat aku sekarang. Kot. Macam aku dengan kawan aku pernah nak buat, kita orang ni ada idea banyak ni, keluarkan idea. Even dalam handphone pun aku ada tulis beberapa cerita, contoh si konon dia lah idea-idea, tapi mesti akan discuss dengan member macam mana kita nak mesti kita nak cari DOP, kita nak cari audio, kita nak cari tempat, kita nak cari transport, and kita nak bayar talent. Itu kita orang boleh kita dah ada, tapi duit nak cari untuk kita nak buat benda tu. So benda tu dah tersekat sampai sekarang tak jadi apa-apa. That's why creativity kena ada. Sebabnya bila kau nak buat passion project, contoh short film, tak ada dana, kau kena pandai ayat. Bang, macam ni bang, saya nak buat short film, abang berlakon, cuba Namrul kan, abang boleh tak tolong saya buat short film, tapi dana tak ada ni, tak apa ke, tapi saya ada cara lain lah untuk cara bagi abang tu, mungkin dengan cara ni saya akan viralkan cerita, abang dapat lagi banyak joke ke. Itu kreativiti lah tu kan. Itulah. Ataupun yang paling busuk lah kreativiti lah, aku tak bash idea kau, cuba ni yang perasan lah, yang kreativiti tanpa had tapi dana boleh jana ni, yang aku nampak orang buat video viral bodoh lah untuk promote produk diorang. Bagi aku tak setuju lah cara tu, sebab bila nak promote produk macam nak viral, macam tak best lah. Bagi aku dah jadi kreativiti, itu jadi ikut satu trend yang tak sihat. Bila kau cakap pasal viral ni pun aku sebenarnya dah tak suka viral tu sebagai benda viral. Macam mana nak viral kan? Kita kadang macam buka, terlalu topik sikit, contohnya macam buka kedai kat pagi tu, dia pasang banner, aku pelik kenapa nak guna kedai kek kedai kek viral. Kenapa nak guna benda viral? Ayat viral tu macam viral tu dah jadi macam satu tiket untuk dah tak eksklusif dah ayat tu tau. Nama viral tu dah jadi satu benda yang sangat murah sekarang. Biasa sangat lah. Aku sekarang bila tengok benda viral ni, aku macam malas lah aku. Semua clickbait dia. Clickbait tu lah. So sekarang ni orang
Jadi Word apa? tau. Viral tu jadi word. Bukan bukan kesan. Tak, bukan. Zaman dulu, viral tu sebenarnya bukan perkataan viral, tapi orang yang memviralkan benda tu. Betul. Kesan ni lah apa yang jadi. Apa benda viral sekarang? Tak, sekarang tak. Dia menggunakan benda yang tak ada apa-apa tapi tetap viral lah kan. So bila dia start jadikan branding untuk nama kedai ataupun nama restoran, dah jadi macam dah macam aku cakap lah, tak dah eksklusif lah benda tu. Dah jadi macam common dah sekarang. Betul juga. Itu aku tengok ada orang jual air dekat pasar malam. Sorry lah, tak best dia nak meniaga, tapi tak suka bila letak air buah viral. Cakap, apa air buah viral? Tak pernah dengar pun kan. Saya tak guna macam air buah, contoh nama dia air buah Syafiq ke. Tak air buah Syafiq, cakap kelakar pula air buah. Tapi macam buah something yang berani lah, yang ada satu branding kau lah. Ada satu branding kau lah. Kita guna nama air buah viral. Apa benda air buah viral? Aku rasa satu lagi, aku rasa kalau aku ada cadangan, aku ada satu lagi ayat perkataan yang boleh buat viral tapi jangan tak guna nama viral. Dia sekarang makin hangat lah tapi tak ramai berani pakai. Janda. Air buah janda, nasi lemak janda. Ais janda. Itu bukan viral tapi itu trigger. Okey lah tu. Air macam dulu macam Yang viral tu. apa benda yang selalu buat boleh trigger macam ni ada Apa nasi lemak ke apa? Makanan ke ataupun produk? apa nasi tiga gemuk apa benda tak perlu. Tiga rasa. Tiga budak gemuk. Ada ke? tiga budak. Nasi apa? Tak pernah dengar pun. Ada. Sedap. Serius lah Cat. Tak pernah dengar Favorite serius. aku tu. Apa nama dia? Sedap. Nasi Nasi- tiga budak gemuk. Nasi tiga budak. Nampak? Serius aku tak pernah dengar. Tapi tu dia tak guna viral pun kan. Dia guna nama branding, nampak dia buat branding je. Beratur Tak, itu nasi apa sebenarnya? Apa lauk dia? Yang masak kicap. Dia biasa je sih. Apa dia? Yang masak kicap. Ayam masak kicap. Tapi sambal dia tu, sambal dia yang macam kau hajar. Tu yang orang suka, pedas lah. Macam ni lah. Tak, asal tiga budak gemuk, apa yang gemuknya? Ayam dia ke, sambal dia ke, nasi dia ke yang gemuk? Owner kan. Asal owner dia gemuk kan. Tapi Aku tak tahu dia macam dia gemuk pun. Tapi betul lah, ayat tu aku suka dengar. dia macam ni lah. Kau pernah dengar cendol bakar? Kau dengar? Ya. Betul juga. Padahal nama orang tu bakar. Itulah aku baru tahu. Aku macam tanya memang aku, asal nama cendol bakar? Ada ke cendol bakar? Aku persoalkan benda tu dengan memang aku. Tu abang aku pergi. Siap abang memang aku pergi. Betul. Apa yang bakar? Nama owner tu bakar. Chill lah. Macam mana gender tu bakar? Dia pandai buat orang trigger benda tu. Aku suka benda macam tu sebenarnya. Itu bagus. Itu yang paling kita nak sebenarnya. Bukannya yang macam viral tu sendiri kan. Itu macam janda tu aku cakap. Apa lagi perkataan tapi apa lagi nama-nama kedai yang macam tu Tiga budak gemuk aku pun tahu. Serius aku pun tahu. Oi, sedap Cat. Kat mana ada? Sambal dia pedas. Alah, Selalunya uptown kan. Dekat uptown. selalu Uptown kota nama ni dia. Dah banyak cawangan lah maksudnya kedai dia. Banyak. dia agak popular. Sangat popular lah. Nanti aku Alah, cari. banyak dia nama-nama macam tu. Macam kalau nama-nama nasi lama pun macam nasi ganja. Nasi ganja dah memang. Tapi bagi aku nasi ganja lagi relevan kan. Aku cakap nasi ganja. Lepas tu Kan. apa nasi 40 hari kambing. Apa 40 hari 40 hari kali kambing. Tapi betul 40 hari kali kambing. Tak tahu lah. Maybe lah. Itu mestinya Tapi kita kena urungkai kan. Oh ni Yang nasi apa ni nasi daging nasi kambing tepi kubur kat Melaka. Ada juga kan. Aku pernah lalu tempat Restoran memang Bunian. sebelum ni pun ada. Tapi yang tepi kubur memang betul pun aku lalu kat Melaka. Memang tempat tu macam berhantu tapi memang ramai orang makan. Macam ada tu nasi bunian apa. Ya nasi bunian ni aku cakap dia. Macam mana dengar? Kat mana tu? Tapi yang itu literally yang apa macam ayam masak ayam tempayan ayam bakar tempayan. Itu memang betul bagi tempayan itu bukan viral lah. Cendol bakar tu lah. Something like that lah. Benda Tapi cendol bakar tu kau ajar tau. Orang macam dia tak ada niat pun nak tipu kau tapi macam aku fed up tu. Aku saya tengok macam dia bakar cendol tu. cendol kau rebus kan. Aku kalau asking goreng aku terima lagi. Tapi dia bakar cendol. Apa? Hangit, sedap kat hangit tu. Kat Sebab cendol tu. sebab aku fikir macam mana dia bakar cendol tu ke lepas dia rebus tu dia akan bakar salai ke apa kan. Rupanya bukan nama Pun orang. dekat atas tu. Pun dekat atas. Kau tahu bila benda tu? Lama
lama dah ni. Lama dah? Ibu. Aku nak tahu honestly, aku baru tahu tahun lepas. Sebab masa tu orang tu baru buka kat Bangi. Kita orang pelik lah apa cerita tu. Dia asal dia dekat ni yang hijau dia cakap aku. Aku tahu tahun lepas. Aku tahu tahun lepas, aku tengah buat kereta, mak aku cerita, cendol bakar. Yalah, warna bakar. Tu cakap yang tu je. Aku terus break tau. Serius? Nama dia betul-betul trigger kan? Macam dia bakar. Kau ngacau kena tipu selama ni. Aku dah fikir apa dia bakar. Asal aku dengar macam dia bakar, oh dia bakar. Mesti sedap. Yalah, macam ikan apa bakar rasanya kot macam tu. Aku fikir macam tu tau. Nama orang. Aku dah terfikir. Boleh panjang lah. Satu hari. Aku ada terfikir mungkin nama dia bakar. Taklah aku, takkanlah semua mata tu kot kan. Bengong pula, rupanya betul. Aku macam-macam aku fikir lah. Sampai pakai arang lah, apa benda. Itulah sebabnya. Otak animasi macam ni tau. Otak animasi dia lain tu. Rupanya nama orang tu bakar. Lepas aku tu nama dia bakar tu, frust gila tu. Tak sampai expectation. Tapi itulah, macam Nasib Mak Jana macam tu juga kan. So macam cakap dia, apa kreativiti. Maksudnya pendapat aku dengan Ajan tu lah, ada kreativiti, maksudnya dia boleh jadi pendapatan. Tapi tak dinafikan juga, kalau kau ada dana tanpa had pun, kau boleh dapat juga kreativiti di mana kau boleh hire orang. Dengan duit tu kau boleh dapatkan unlimited punya resources. Dia sebenarnya benda yang berhubung kait sebenarnya kan. Tak ada ni. Cuma pada aku, apa-apa pun dia akan bermula dengan kreativiti baru dana. Pada aku. Ya, pada aku macam tu juga. Berhubung kait lah sebenarnya. Walaupun macam Faika cakap, pada aku kena cari dana sebab macam aku nak cari dengan member aku ada idea. Kau pun bermula dengan idea dulu. Betul. Betul. Walaupun bermula dengan kreativiti. Itu sebab bila kau cakap kreativiti idea tanpa had tu, memang kau dah boleh, kau tahu solution macam mana nak buat. Okay, tak apa, tak boleh buat macam ni cara ni. Itu kreativiti kau lah juga. Tapi tak danifikan juga. Dana tanpa had pun kau boleh, jangan risau, aku ada kaki, aku boleh bayar dia berapa banyak aku nak. Atau aku boleh beli benda ni, senang.